Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Syamil bin Suhaimi, 0319F1043. Assalamualaikum. Nama saya Azrul Aziz Azmi, 03 DTP 9F1044. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Taufik bin Syahriwan, F1049. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afiq bin Saharudin, F1030. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hakim bin Ruslan, F1052. Pengenalan tentang labah-labah. Labah-labah merupakan haiwan invertebrate atau pemangsa yang menghasilkan sutera dan mempunyai 2 takma, 8 kaki, mulut tidak boleh mengunyah dan tiada sayap. Labah-labah dikelaskan dalam susunan arachnid, satu daripada beberapa susunan dalam kelas arachnid yang lebih besar. Kumpulan yang turut mengandungi kalajengking, tungau, sengkenit dan palanyit. Pekajian labah-labah dikenali sebagai arachnologi dan mereka yang mengkaji labah-labah sebagai ahli arachnologi. Labah-labah ialah sejenis serangga yang didapati di hampir semua benua di dunia kecuali di kawasan Antartika. Begitu juga, ia didapati di seluruh ceruk ekologi melainkan di udara dan laut. Sehingga tahun 2008, sains klasifikasi mendapati terdapat hampir 40,000 spesies labah-labah di dunia. 5 fakta menarik tentang labah-labah. Yang pertama, penglihatan labah-labah adalah terhad. Disebabkan itu, labah-labah bergantung pada getaran sarangnya untuk mengesan mangsa yang terperangkap dan akan bergegas untuk membalut mangsa dengan berbenang sutera. Yang kedua, kelajuan labah-labah. Labah-labah dapat bergerak sehingga 30 km sejam. Kelajuan itu adalah sangat pantas bagi seekor serangga untuk berjalan. Subhanallah, indahnya ciptaan Tuhan. Yang ketiga, telur labah-labah. Telur labah-labah dapat mengeluarkan antara 200 hingga ke 300 biji dalam setiap musim. Daripada jumlah tersebut, 90% akan meretas, manakala selebihnya akan menjadi santapan untuk anak yang baru menetas. Yang keempat, berburu pada waktu malam. Kebanyakan labah-labah berburu pada waktu malam. Makanannya akan disimpan dan hanya akan dimakan apabila perlu sahaja. Yang kelima, labah-labah boleh berubah warna. Ada beberapa spesies labah-labah yang dapat berubah warna mengikut keadaan sekelilingnya. Seperti contoh, spesies golden red crab spider yang dapat berubah warna kuning apabila berada di atas bunga yang berwarna kuning. Jadi itu saja kelebihan labah-labah. Kewujudan labah-labah bukanlah sesuatu yang baru. Malah ianya telah lama wujud di dunia semenjak 110 juta tahun dahulu hasil daripada penemuan fosil labah-labah di dalam sejenis batu di Spanyol. Ianya contoh fosil sarang labah-labah tertua pernah ditemui. Di dalamnya terdapat 26 utas sutera labah-labah. Kebanyakannya bercantum, termasuk mangsa labah-labah seperti lalat, kumbang dan penyengat. Okay, bagi umat Islam, sarang labah-labah berkait rapat dengan peristiwa hijrah Rasulullah SAW dan Saidina Abu Bakar ketika berada di dalam Gua Sur, di mana mereka bersembunyi kerana telah dikejar oleh lebih kurang 100 orang musyrikin Quraisy kerana ingin membunuh baginda dan Saidina Umar. Oleh itu, Allah mengilhamkan labah-labah untuk membuat sarangnya di hadapan pintu Gua Sur supaya pihak musyrikin Quraisy keliru dan tidak tahu bahawa baginda Rasulullah SAW dan Saidina Abu Bakar berada di dalam itu. Labah-labah membina sarang bukan daripada elemen asing, malah melalui rembesan spinneret di hujung abdomennya sendiri. Sarangnya amat unik kerana ia diperbuat daripada sutera yang terdiri daripada benang protein yang amat halus. Di samping untuk memerangkap serangga lain, benang sutera labah-labah mempunyai banyak fungsi seperti memanjat, membentuk alas dinding licin bagi sarang dalam tanah, membalut mangsa, membina kantung telur, menyimpan sperma dan sebagainya. Syamil, sini kejap. Apa yang menarik tentang labah-labah ni? Menariknya tentang labah-labah ini, namanya terakam di dalam Al-Quran. Antara 114 surah di dalam Al-Quran, ada satu surah yang diberi nama Al-Ankabut. Al-Ankabut itu dalam bahasa kita ialah labah-labah. Jika namanya tercatat di dalam Al-Quran, sudah pastinya ada kisah yang menarik tentangnya dan pengajaran yang ingin disampaikan kepada kita.
Allah berfirman pada ayat 41 dalam surah Al-Ankabut, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat sarang, iaitu rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Kesimpulannya, Allah tidak menciptakan makhluk itu dengan sia-sia. Semua makhluk ada peranan dan kepentingannya sendiri. Mungkin ramai yang menganggap laba-laba ini tiada gunanya, kecil, kotor dan lemah. Orang yang beginilah yang Allah masukkan di dalam surah Al-Imran ayat 191, yang bermaksud mereka yang sentiasa mengingati Allah dalam waktu berdiri, waktu duduk dan waktu baring, dan mereka yang sentiasa memikir tentang kejadian langit dan bumi seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami tidak Engkau jadikan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka jauhkanlah kami dari azab neraka.